Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone, kawan-kawan, sahabat-sahabat, alumni ITM Melaka, mainly DBS, DIB, DPA, DIA ada ke dalam ni? Saya pun tak sure. So welcome everyone ke Kebaya Nyonya Talk Series number 2. Today's topic is planning for retirement, steps and stages and ideas. So we are blessed to have two important people with us from our batch, namely Muhammad Amin Abbas, also known as Amin, and Ros Afandi bin Mohna. Yeah. So welcome to both of our guest speakers. Yeah, Amin being our moderator for the event tonight, and Ros Afandi sebagai presenter. Okay. So without further ado, I shall invite Encik Amin to start off with our event tonight. So Amin, the baton is on to you. Thank you. Terima kasih Encik Nizam selaku organizer program Talk Series nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Thanks to all kerana sudi bersama-sama untuk malam ini berkongsi majlis ilmu. Syukur kita kehadrat ilahi kerana hari ini kita dapat tetamu istimewa yang juga rakan kita iaitu Ros Effendi dan berkongsi berkenaan dengan retirement planning. And just to share some background of Encik Ros, saudara Ros Effendi ini. Sekarang beliau berkhidmat dengan EPF. Kita bersama-sama beliau di ITM Melaka pada tahun 1988 hingga 91. Kemudian beliau menyambungkan pelajaran ijazahnya di Shah Alam. Seterusnya di University of New Haven untuk master beliau. Beliau di New Haven selama 7 tahun ya Ros? Lebih kurang lah. Alhamdulillah hari ini dia akan bawa ilmu di New Haven sekali dan juga di semasa beliau berkhidmat dengan EPF ketika inilah. Sebagai permulaan, maybe saudara sebanyak maksudnya financial independence ni dan dia punya hubungan kait dengan retirement ni Encik Ros. So maybe you can start to share some of your views on this. Okey, baik. Encik Muhammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada kawan-kawan yang saya hormati sekalian. Okey, berkaitan dengan soalan daripada Encik Muhammad Amin tadi. Pertama sekali, saya selalu menasihatkan apa sebenarnya basic savings. Okey. Saya tak nak kaitkan dulu dengan retirement, kita kaitkan dengan kehidupan semasa kita. Kita kaitkan kehidupan semasa kita di mana basic savings melalui apa yang saya pelajari dari Malaysian Financial Institution. Ia menyatakan bahawa basic saving sebenarnya menurut kepada 6 bulan gaji semasa. Okay. 6 bulan gaji semasa adalah basic savings, manakala 10 bulan gaji semasa merupakan savings yang selesa. Itu pertama. Okay? Itu yang saya cuba hubungkan buat kehidupan semasa berkaitan dengan basic savings. So saya amat berharap buat rakan-rakan sekalian, semuanya setidak-tidaknya ada 6 bulan basic saving dari gaji yang diperolehi. Okay. To be honest with you, to tell you the truth, saya pun susah sangat-sangat. Dah ada 6 bulan, ada 10 bulan, merosot balik kan. Yelah kita punya lifestyle, nak tengok benda baru, kita nak membeli. Jadi dekat situ pula berkaitan kehidupan semasa, mulalah kadang-kadang kita lupa apa itu needs and wants. Kita lupa apa itu keperluan dan kemahuan. Orang beli baju baru, kita pun nak beli baju baru. Orang beli kereta baru, kita nak beli kereta baru. Jadi dekat situlah yang menyebabkan antara faktor merosot basic savings tu. Okay, itu yang pertama. Bila saya kaitkan pula dengan retirement, meaning to say, bila kita retire, setidak-tidaknya savings
daripada gaji yang 16-10 bulan tu, kita dah ada. Kita tak payah usik lagi revenue lain. Contoh dia pendapatan dari simpanan dari EPF. Okey, simpanan dari EPF sebagai contoh. So, simpanan EPF ni sebaik-baiknya if possible, kalau boleh bila kita retire, keluarlah sekurang-kurangnya setahun selepas bersara ya. Sebab kita dalam masa setahun tu kita cuba menyesuaikan diri. Encik Amin dan rakan-rakan sekalian. Kita cuba menyesuaikan diri sebab kita berada di alam yang baru. Alam yang mengatakan kita got no more income already sebab kita tak bekerja. Bila kita tak bekerja, kita tak ada income unless mana-mana rakan-rakan yang lain yang memiliki perancangan retirement yang baik, so adalah income. Kalau nak cerita bab-bab retirement plan yang baik ni, bolehlah jumpa sahabat kita Hajah Syamsiah, ya. Dia dia boleh menasihatlah kepada rakan-rakan sekalian. Macam saya dari aspek faktor EPF, so maklumlah kita ni pelbagai-bagai isu mengenai EPF, savings tak cukup lah, begitu apa lagi satu more than 50% pencarum sebagai ahli EPF kurang dari 10,000 lah, sibuk nak buat pengeluaran khas 2.0 lah, yang buat bising tu orang yang tak ada duit, orang ada duit dia tak buat bising. Sebab itulah government melalui baru-baru ni bajet semalam so menyatakan akan ada dimasukkan wang oleh kerajaan lah. Jadi dekat situ Amin dan rakan-rakan sekalian, retirement plan dengan kehidupan semasa ni banyak beza. Now we got income pada mereka yang bekerja, manakala kalau mereka yang tak nak pension nanti dah tak ada income, so you get ready for your retirement. Ubah lifestyle, jangan sibuk nak ikut orang. Jiran tukar pagar baru, kita nak pagar baru kan. Amin dah pension, jangan nak gata-gata beli gitar elektrik, contoh dia kan. So itu antara maklumat-maklumat dia buat rakan-rakan sekalian. Seterusnya Amin. Ros, maknanya kita seelok-eloknya dalam setiap masa ni kita kena ada saving yang kadarnya 6 bulan ikut gaji kita. Itu yang terbaik lah. Benar, dia itu bukan yang terbaik, 6 bulan basic, itu asas. Yang paling baik selesa 10 bulan. Tu maksud dia. Oh, okey. So, Ros, nak tanya lagi, bila upon retirement ni, macam sekarang. Ros. Bukan Ros. Ros bunga Min. Okay, betul kan? Ros, nak tanya Ros, bila kita retire ni, kita selalu macam sentiasa bertanya-tanya lah, berapa sebenarnya yang mencukupi. Jadi macam mana kita nak kira matematik tu untuk memastikan kita sekurang-kurangnya selesa lah. Ada statistik mengatakan bahawa EPF ni, contohnya sekarang ni duit yang tinggal duit EPF saja Ros. Yang ada ni dia kata minimum saving dia kena ada 240. Boleh maybe Ros can just share some thoughts on this? Okey, begini Amin dan rakan-rakan sekalian, berkaitan tentang basic savings, in future basic savings yang untuk EPF kita ni bakal dipertingkatkan. Ini kerana menurut warta kerajaan Perintah Am yang berlaku pada tahun 2021, ya start daripada Mei tu hari, yang meningkatkan gaji minima. Meningkatkan gaji minima daripada 1,200 ke 1,500. Okey. Jadi based on yang you kira 240,000 tu, if I'm not mistaken, is daripada 8 tahun. Daripada RM800 per month based on basic salary. So Amin boleh kira sekarang basic untuk EPF saving is for 20 years. Okey. Katakanlah kita mengira tu based on jangka hayat majority ataupun secara purata. Okey, so secara purata if I'm not mistaken is 76 untuk lelaki dan 77 untuk wanita, tu umur dia. Okey, so apa yang kerajaan dan EPF cadangkan, basic savings adalah selepas retirement mengambil masa selama 20 tahun, maksud dia 60 tahun ke 80 tahun. Itu maksud dia.
So kalau Amin nak kira, katakanlah kita tak ubah lifestyle, okey, cuba Amin kira, katakanlah 1,500 sebulan, you kalikan dengan 240 bulan, so berapa dapat Min? 360. Okey. Itu sebenarnya nanti yang akan dinaikkan sebagai basic savings. Okey. And then tak ramai, memang tak ramai orang mencapai basic saving ni sebagai ahli KWSP, ya, memang tak ramai. Terutamanya apabila terbabit dengan pengeluaran-pengeluaran ketika PKP, ya. Ada yang berduit tapi gatal nak keluarkan duit, ya. And then I tanya juga, kenapa you keluar 10,000 ni? Ingin nak beli iPhone baru lah, Ros. Okey lah. Okey, tapi for me it's a very bad decision. Ada yang ambil 10,000 tu untuk buat down payment kereta baru. So, dia tak sedar tentang kehidupan semasa ni yang impact dia akan beri kesan yang besar ketika retirement nanti. So, apa yang Amin kira tu is 360,000 tu ia bakal akan dibentang ke parlimen, okey, bakal akan dibentang ke parlimen, and then of course melalui persetujuan MOF, Ministry of Finance, dia akan gazetkan yang barulah tentang perubahan basic savings. You must understand juga, ya Amin dan rakan-rakan sekalian, di mana pada masa hadapan kita memang waktu tu bukan dari masa hadapan, ya. Masa sekarang ni pun dan masa hadapan kita live in uncertain. Okay? Very very uncertain, di mana kita tak boleh nak jangka apa yang akan terjadi, inflasi macam mana, defisit macam mana. Macam kita dulu dia kecil-kecil, kita dah tahu dah. Roti krim 15 sen, okey. Menurut baktuan tu sepanjang kehidupan kita dari masa ke semasa sekarang dah jadi RM1.20 sen, RM1.50 sen. So, you must understand, nilai yang you simpan tu juga akan mengalami susut nilai di masa hadapan. Tu paling penting. So, of course, saya bukan nak promote lah, bukan nak promote EPF. If possible, you also can do is that berhubung dengan you punya HR, untuk berhubung dengan EPF, untuk meningkatkan simpanan, meningkatkan simpanan di KWSP lah. Meaning to say, meningkatkan simpanan sekarang yang wajib is 11% individu, 12% majikan. So, untuk individu maybe you nak naikkan lah. Naikkan 2% ke, naikkan 3% ke untuk di masa hadapan for your retirement. And basically, if possible, katakanlah you all dah boleh keluar duit umur 55. Kalau possible, tak payahlah keluar dulu kalau you pension umur 60, kan? Because you kerja. Tapi mulalah kita ni manusia kan, akal panjang, ya kan? Masa ni lah tak travel Europe, bila dah 55 berduit sikit Masa tu lah nak beli rumah baru kononnya, nak renovate rumah baru. Nak renovate rumah yang semasa. Jadi dekat situlah apa yang saya katakan, duit EPF ni kita kena jaga. Terutama bila kita dah pension, mulalah anak nak kahwin, nak buat besar-besaran sikit, ya. Lepas tu anak bukannya seorang, 5-6 orang. So 5-6 orang ke nak buat secara besar-besaran? So itu yang kita kena fikirkan, sebab saya bukan menakut-nakutkan untuk menghadapi hari tua kita, tak. Tapi persediaan dengan duit yang ada. For example, Amin dan rakan-rakan, katakanlah daripada 360,000 tu you dah bajet dah. You boleh ke belanja 1,500 sebulan ni? Dengan gaji yang you ada sekarang, dengan lifestyle yang you ada sekarang, you rasa boleh ke tak boleh? Are you ready? Itu sebenarnya, are you ready? Adakah you kerja nak duduk rumah, pakai kem pelikat, dengar azan, pergi surau? Adakah nak buat macam tu? Mampu ke? Maybe you stop playing golf ke at that time? Itu antara benda dia lah, Amin dan rakan-rakan. Lagi satu, adakah kita dah cuba duduk rumah seorang, tak ada nak bercampur lagi dah. Sebab kan kalau bercampur kawan-kawan, ni teh tarik ni duit juga ni, kan? Tu contoh, kan? Bila kita nak belanja je, duit juga ni. Contoh lagi, keperluan asas. Nak kena bayar bil api, bil elektrik, bayar bil air, contoh dia, kan? Mulalah kita pun mula bergelap satu. Mahal sangat duit elektrik nak bayar ni, bergelap lah sikit, kan? Adakah kita ready macam tu? Katakanlah sekarang aircon, 2-3 biji aircon dalam rumah. Sebulan katakanlah 150-200 bil elektrik. Are you mampu untuk maintain that kind of life?
Bukanlah saya kata, okay, buanglah 2 ekor ni tinggal 1. Tak, tapi we must get ready dengan basic savings yang ada. Bila kita get ready dengan basic savings yang ada, kita tahu cara perbelanjaan, insyaAllah. Dan if possible, ini yang boleh kita amalkan. Ya. If possible, you amalkan per day, every day. Every day pagi you start. Ini hari belanja apa? Ini hari belanja apa? Ini hari belanja apa? Then you understand the pattern you punya spending tu. So then you faham. Bila you faham spending pattern you, ni semasa while you bekerja, besok bila you tak bekerja macam mana? Ui, boleh follow ke spending macam ni kan? Hari-hari bukanlah hari-hari, kejap-kejap nak pergi secret recipe contoh dia. Kejap-kejap nak pergi Starbucks contoh dia kan. So kita kena fikir balik whether we can afford or not bila kita dah retire nanti. Itu yang kita kena fikirkan bersama kawan-kawan sekalian. Sekali lagi saya bagi tahu, saya bukan menakut-nakutkan dan saya juga bukanlah untuk promote sangat KWSP selain daripada untuk meningkatkan simpanan KWSP melalui potongan sendiri. You juga boleh masuk kepada skim Aisaraan. Aisaraan ni tak kisah. You boleh potong, you nak masuk RM10 sebulan boleh, RM20 sebulan boleh, mana yang you mampu. Just mata-mata untuk meningkatkan basic savings you. Saya tak tahulah, susah saya nak cakap. Saya kata basic savings tu bukan untuk kehidupan secara selesa. Saya cakap sekarang ni bukan. Itu minimum wages je. Macam mana? Itu minimum wages. Kalau 1,500 tu minimum wages. Betul. Tapi Amin kena ingat, okay, katakanlah you earn sekarang, katakanlah 5,000 for example. Will you spending 5,000 sebulan while you retire? Itu paling kita kena ingat. Itu yang minimum wages 1,500 tu. Boleh ke kita belanja 1,500? Takkanlah kita dah retire dengan tak ada income, kita pula tak ada rumah sewa ke, contoh dia tak ada tanah dusun ke kan. Tak ada apa, macam myself ni tak ada apa. So macam mana? Are you willing to sacrifice dengan 5,000 sebulan? Of course lah tak boleh, because macam I cakap tadi, duit 360,000 yang you ada tu contoh dia, ataupun katakanlah 5,000, you ada around 600,000 contoh dia. You can sustain or not? Can you sustain? You mampu ke tak mampu kan? Sebab itulah saya mencadangkan selalu, bila kita tak ada duit ni, if possible tak ada revenue, tak ada income, if possible, kalau kita ada kudrat, bukan saya suruh kerja, ini untuk minda untuk minda supaya kita tak cepat sewel, tak cepat nyanyuk, join lah macam NGO ya. Benda ni bila kita bercampur sekurang-kurangnya dia dapatlah release the stress dekat minda ni. Kita tengok biasa di Kuala Lumpur orang homeless yang tua-tua ya. Why that thing happen? Kita jangan cakap kita tak tahu background dia isap dadah ke apa, kita tak tahu. Kita jangan cakap macam tu, tapi why this thing happen? Dan kalau Amin cerita tentang basic savings, in this world we got plenty of different types of basic savings. Katakanlah saya ambil contoh di Korea, di South Korea. South Korea ni dia punya EPF dia dekat sana, setiap kali you berhenti kerja, you layak untuk buat pengeluaran. Okay, macam kita based on umur dan juga skim-skim tertentu. So itu di Korea. Sebab itu kalau di Korea, kalau you pergi jalan malam-malam, memang betapa ramainya homeless ni. So itu antara negara-negara lah. Dan kebanyakan negara-negara di benua Afrika, biasa. Benua Afrika ni biasa di mana dia lagi jauh bijak daripada kita, because dia negara miskin. Because dia benar-benar mengharapkan jaringan kerajaan punya social security itu untuk bantu dia. Macam kita tak ada sangat EPF, maybe per keso, tapi itulah, tak ada makna lah you dah sakit baru dapat duit kan. Pertama, kesihatan tu yang kita kena jaga tu Amin. So berbalik-balik kepada 360,000 tu, itulah maksud dia. Macam you kata betul, is basic savings, basic minima, salary minima tu. Tapi you willing kalau gaji 5,000 nak spend 5,000 sebulan lepas pencen? I don't think so. Because benda tu you need to mitigate risk lah. Bukan saja pada Amin, pada rakan-rakan sekalian. Silakan Amin. Ros, nak tanya, katalah rakan-rakan kita dalam forum hari ni,
Semua mungkin umur dah 53 tahun ni lah. Mungkin Taufik mungkin muda sikit lah sebab dia belajar masa sekolah rendah tu international school. Saya nak bertanya, sekiranya pada lagi 2 tahun ni kita dapat duit EPF, dapat duit EPF ni boleh tak macam kita nak terus kekalkan dan mohon EPF yang potong kasih sikit selama 20 tahun daripada kita ambil semua duit tersebut lah. Sebab nanti kita belanja itulah macam Ros cakap, tukar lansir lah, renovate rumah lah. Boleh beri sedikit komen ni? Okey, sekiranya you all nak mengeluarkan duit EPF berkaitan pengeluaran 55 tahun, okey, kita di setiap EPF ni ada bak kata orang tu pegawai yang dipanggil sebagai RAS officer, whereby RAS dia punya short dia punya short name dia is RAS, panjang dia is Retirement Advisory Services Officer. Okey. Saya ambil contoh macam Amin kata tadi. So RAS ni akan memberi nasihat tentang cara perbelanjaan, cara apa duit EPF yang ada. And macam saya kata tadi, the best part, if possible jangan keluarkan masa 55 if you bekerja. Okay, if you bekerja. Katakanlah 55 terasa nak pencen lah, Ros, tak larat lah nak kerja. It's fine. For myself, it's fine. So, katakanlah, Amin, katakanlah simpanan savings 500,000. Okey. 500,000 tu, you bahagikan dengan 240 bulan. Okey, dapat berapa, Amin? 500,000 Ros? Ya, kita bahagikan dengan 240 bulan. Katakanlah simpanan savings kita EPF 500,000 sahaja. Sebulan dalam RM2,080. Okey, katakanlah sebulan RM2,080, katakanlah sebulan tu RM2,000. Boleh ke tak boleh you belanja sebulan RM2,000 ni nak survive sebulan ni? Kenalah duk bandang. Okey, tu satu. Bukan menakut-nakutkan. Kemudian that 2,000 kita boleh buat pengeluaran sikit demi sedikit. Okey, memang dibenarkan. Okey, sekejap. Taufik, iklan. Okey, maafkan saya. Okey. Katakanlah daripada 500,000 you layak buat pengeluaran 2,000 sebulan. Dan pengeluaran untuk EPF dibenarkan secara sikit-sikit ni adalah sebanyak satu kali pengeluaran maksimum 12 bulan, iaitu setahun. Okey. So daripada 2,000 tu you layaklah buat untuk monthly 2,000 selama 12 bulan, dapatlah 24,000. Okey. 24,000 tahun depan, menjelang tahun depan, waktu tu you dapat dividen. Bila dapat dividen, you daripada 500,000 tadi tolak 24,000, dapatlah masih ada duit lagi lebih kurang 476,000. Betul, Min? Betul. Okey, 476,000 nanti tu dapatlah dividen. Bila dah declare dividen, katakanlah dapat dalam 5%, contoh dia. Kalau EPF baik, betul dapat 10%, contoh dia kan. Tambah balik duit tu. Bila tambah balik duit tu dah lebih 500,000, contoh kalau 10% kan. Dekat situlah you maintain. You maintain saja. And then bila duit tu depreciate, you tak akan terasa. Tapi mampu ke kawan-kawan kita ni nak spending 2,000 je sebulan? Unless ada income lain. Itu sebenarnya yang kita kena ingat. Saya ni pun risau je. Jangan asyik pandai cakap besok dah tua. Masa ni lah. Nak berbelanja kan. So itulah yang kita kena ingatkan. Itulah benda yang selalu saya remind kepada keluarga saya. Even untuk children pun saya remindkan. Even myself also sacrifice. Tak apa, I simpankan duit untuk you all. Untuk rakan-rakan, sekejap. Just nak recap ni antara perkongsian yang penting. Apa yang Ros cakap. Kalau kita ada 500,000, kita keluar 2,000 sebulan, maknanya 24,000. Yang balance tu kita tetap akan dapat dividen dan dividen tu kembali akan naikkan kita pada 500,000. So itulah kalau salah satu cara adalah continue to simpan di EPF dan kita enjoy dia punya buah hasil dia. That is one you are trying to say, Ros? Betul Amin. Okey, lagi satu Amin. Kalau boleh janganlah keluarkan semua duit kita tu. Bila kita keluarkan semua duit kita tu, of course you got plan already. Kenapa nak keluarkan semua duit tu, kan? Of course you got plan. So, yelah EPF ni is a trusted punya agency, a government agency.
So if possible saya cadangkan buatlah pengeluaran secara bulanan, okey. Meaning to say yang kata sekali pengeluaran untuk 12 bulan. So buat macam tu. Dan kalau boleh pengiraan dia buat pengiraan macam saya tadi, macam Amin kira tadi. Duit tu simpanan sekurang-kurangnya untuk 240 bulan. Because kita tak tahu bila kita pergi, entah umur pendek, entah umur panjang. Lagi satu yang biasa saya terima, kenalah keluar dulu Ros, kan tak merasa. So buatnya umur you panjang, kita jangan susahkan anak-anak kita because anak-anak is no longer an investment. Anak-anak fed up dia hantarnya kita mahu tua-tua, kita nak ke? Are we ready? Hantar Nizam. Terpaksa lah geng lah dengan Nizam. Ros, just nak kembali macam tadilah Ros cakap untuk basic 360 atau yang tak capai lagi ni Ros. Tadi Ros dah cakap sama ada kita boleh buat tindakan sekarang, tingkatkan usaha kita dalam meninggikan caruman individu kepada EPF. Itu salah satulah. Lagi satu, Ros pun ada bercakap kita kena tukar lifestyle lah to make sure that masa kita retire nanti, kitanya lifestyle tak sah seperti lifestyle sekarang. Saya ada soalan lagi. Itu usaha-usaha sebelum lah. Melalui pengalaman Ros dan your observation from other countries, orang yang tak cukup duit ni apa dia buat suatu Ros? Dia bekerja ke selepas dia berpencen lagi, dia continue to work ke? Can you just share some thoughts on this? Okay. Most of the time people kena bekerja untuk cari makan lah. Most of the time di negara-negara lain ni even baratan tu macam Singapore. Okay, Singaporean ni walaupun dia punya country negara yang maju, tapi kita nampak je orang tua-tua ni kadang-kadang terbaring kat tepi-tepi apartment, tepi-tepi jalan semua ni. Kita masih nampak why this thing happen. Okay, sebab Singapore yang bagusnya pula, dia punya pentadbiran, okay, dia panggil Central Provident Fund, dia punya pentadbiran is that dia tak banyak skim pengeluaran macam kita. Okay, macam EPF ada skim pengeluaran pendidikan, ada skim pengeluaran kesihatan, okay, skim pengeluaran perumahan sahaja ada 3. Membeli atau membina rumah pertama, ansuran bulanan perumahan. Lepas tu ada lagi satu tu menyelesaikan baki pinjaman perumahan. So dia ada macam-macam. Kita ni macam-macam. By Singapore tak banyak. Okay. And then the best part is that Singapore, dia punya basic saving dia tinggi potongan dia. Tinggi potongan sebab dia jenis gaji besar. Tak macam kita. Ya? Tak macam kita. Even dia punya cabinet pun the PM earn more than 115,000 Sing dollar per month. Struktur gaji berbeza. Kita ambil contoh juga Amin pada negara-negara Skandinavia. Okay? Negara-negara Skandinavia ni memang negara maju dan jarang kita nampak orang-orang yang homeless ni. Orang-orang yang dah tua-tua ni untuk bekerja balik ke tak bekerja ke jarang. Sebab dia potongan cukai dia tinggi di masa dia bekerja. Okey, semasa dia bekerja katakanlah gaji dia 20,000 sebulan. Okey, dia punya tax yang government kena until 55%, 45% to 55%. Contoh saya ambil negara Sweden, okey. Tetapi kehidupan you akan selesa bila hari tua sebab you pergi nak buat spek baru free. You pergi mana-mana ke, ingat nak ambil ubat lah kat hospital, free. Itu antara cara dia jaga. Even kalau di Denmark, okey, di Denmark, anak-anak you ke nak main futsal, free. Kita bisnes benda-benda macam tu. Itu semua kerajaan tanggung. Bukan hanya pada orang yang pencen, orang macam kita pun dah tanggung dah. Because tax yang tinggi. The problem dengan kita, macam mana yang secara umum kita tahu, kenaikan struktur gaji kita tidak sama dengan kenaikan inflasi. Itu masalah. Okey, harga barang lah contoh, macam saya kata tadi kan. Dulu kejap RM10 seekor ayam. Macam mana gaji kita berapa sen? Kenaikan gaji tu tak setara dengan kenaikan harga barang. So itu yang berlaku di negara kita. Ya, itu yang berlaku di negara kita. Jadi kita pun puaslah cakap kerajaan ni kan. Kerajaan sedar, bukan tak sedar. Bila macam businessman pula dia kata we want to have a win-win punya solution. Jangan pembukaan kaku ialah meaning to say win-win is that dia businessman, dia tak nak keuntungan dia dibuat capping.
Ya, kau boleh buat untung 30% je, lebih tak boleh ya. So, Okay. macam mana nak bayar bonus kat pekerja, Min kan? Macam tu lah. Ros, just ni soalan bagi saya lah terakhir. Lepas tu kita pass pada kawan-kawan. Dalam slide yang Ros share dengan kita ni ada cakap pasal hutang jahat. Boleh terangkan sedikit pasal hutang jahat ni tak kepada untuk semua orang pemahaman? Okey, hutang jahat yang paling contoh paling senang hutang kredit kad. Okey. Hutang kredit kad ni sebenarnya tinggi sangat-sangat percentage dia. So, if possible, dulu-dulu rajin pakai kredit kad and then kita kena bayar bunga. Kan? So, bunga tu yang buat mahal. So, nowadays, nasib baik dah boleh pakai debit card. Pakailah if your account is Maybank, pakailah kad Maybank you tu kan. Credit card, amount and then cara you belanja, you must control. Jangan lengah-lengah untuk bayar kredit kad. Tunggulah bulan depan lah kot kita bayar separuh. Tak boleh. Kredit kad, my punya suggestion, guna, bayar immediately. Kalau boleh sehari dua, alamak itu pakai kredit kad lah dah bayar 400 sebelum you kena charge bunga tu. Kan? And then kredit kadnya bank-bank ni dia pandai lah kan. Offer cash, more cash kan. Kemudian apa lagi kata? Oh dia punya apa? Tawaran reward-reward untuk tebus point. Ni barang-barang dia yang lebih menarik kan. Tapi kita kena fikirlah, janganlah kita tertarik benda yang jahat-jahat ni. Credit card yang paling nakal sekali lah Min, you know. Okay. So berhati-hatilah, don't fuck up your credit card if possible. So Ros, kalau katalah kita kita berfikir untuk membayar hutang, kita bayar hutang kredit card first lah. Yes, you are right. If possible, hutang kredit kad ni jangan sampai kena bunga dulu. If possible, because dia akan kenakan bunga after 14 days, if I'm not mistaken, kan? So, kita itu hari belanja 400, macam mana jadi 416 ringgit ni kan? Mula kita tertanya kan? So, kalau you bayar sikit-sikit, bulan depan kena lagi. 16 ringgit tu bulan depan kena lagi, kan? Adalah percentage dia untuk bankers, I strongly believe, dia orang tahulah. Macam Reni ke, Shilot ke, kalau ada dalam ni, they know lah. So, if possible, janganlah. And I believe Hajar Syamsiah also strongly agree with me lah. Credit card ni memang jahat lah. Okay, alright. So, kawan-kawan kena ingat ni. So, kalau kita ada duit lebih ni, kita nak bayar hutang mana dulu, kita ambil hutang, bayar credit card dulu. Lepas tu baru kita nak perhabiskan hutang, kita bayar credit card dulu. So, I nak serahkan pada any question from the floor. Dia mungkin nak tanya sedikit sebanyak kepada saudara Ros berkaitan dengan planning for retirement ni lah. Maybe Poji boleh mulakan, Poji? Fauzi? Oh, Taufik. Ya, Cik Min. Ya, Sorry. Apa soalan tadi? Bukan, if you sekarang ni I pass to the floor lah, Fauzi. Okay. So, want to ask any question? Ros, ada satu soalan, Ros. Satu je lah kot. Satu atau dua kot. Sorry lah. Apa ni? Okay. Tadi you mention about social security kan? Dalam kes kita ni SOCSO lah ataupun POKESO lah. So itu antara caruman yang kita buat juga. Selain pada EPF yang memang every month kita akan tolak daripada gaji. Betul? Puji, tengoklah muka. On dengan kamera. Tak, baru power. Oh, okay. So, saya rabut sikit muka. So, Tak ni. Allah. Okay. Tak ada. Amin ni distract lah. Nak soal ni orang masa tak cukup. Continue. Okay. So, caruman kita, antara kita punya caruman every month to SOCSO our contribution, SOCSO contribution. Habis tu, benda tu akan sebagai satu kita punya insurance coverage lah. Kalau kita pergi kerja semasa dan balik dari kerja kan. So anything happen, kalau nothing happen lah, sampai tahap tertentu, duit tu dia tak pakai lah. Betul? Duit tu can invest. Any collaborative action atau measures ataupun synergy between EPF and SOCSO and any agencies lah, yang mana duit tu, dia yang tak pakai, dia boleh guna untuk kita punya retirement scheme juga. Ada tak? Ada discussion between SOCSO and EPF about this kind of arrangement ke apa ke? Sebab kita carup, kalau
nothing happen to us, kita mati dan adalah ilat dan sebagainya, kita punya jenazah tu. Tak banyak lah, tapi kita caruman tu mungkin banyak sebab source of contribution by employers and employees as well. Kan? Ada tak you all ada discuss between EPF dengan SOSO about this to help the workers lah basically? Okey. Itulah satu, first. Okey, pertama saya jawab soalan pertama dulu Fauzi ya. Okey, Encik Fauzi, you must understand objektif penubuhan EPF dan objektif penubuhan SOXO atau Perkeso ni adalah berbeza. Di mana EPF objektif penubuhan adalah berkaitan simpanan hari tua, manakala penubuhan dan konsep perniagaan SOXO atau Perkeso menjurus kepada insurance coverage. Ia bukan dalam bentuk simpanan. Perkeso pula memang dari masa ke semasa dia cuba masuk ke parlimen untuk membentangkan untuk kenaikan potongan caruman. Namun sampai sekarang tak berjaya sebab kebanyakan mereka yang mencarum ni memang tak claim. Okay, because tak ada apa-apa bencana yang menimpa diri dan kalau boleh kita elakkanlah ya. Kalau boleh kita elakkan dan diberitakan kantung diorang pun semakin hari semakin sedikit ya. Sebab sekarang ni apa orang boleh claim, dia claim. Tu satu. Lakit lutut sikit, pakat dengan doktor, claim. Sebab itu sampai sekarang ni Perkeso pun dah mula bijak. Dia ada panel dia sendiri untuk menilai. Sampaikan dia sendiri ada hospital rehabilitation sendiri di Melaka. Ya, untuk memulihkan orang-orang yang suka tak nak kerja, nak makan income dia Perkeso je dan dipulihkan untuk bekerja semula. Itu satu. Memang duit yang ada di Perkeso tu kalau tak digunakan, okey, sampai dia akan simpan, if I'm not mistaken, duit tu sampai 100 years old seseorang pencarum. Sampai 100 years old dia akan simpan untuk seseorang pencarum sampailah tak ada lagi diambil oleh pencarum, tak ada apa-apa kecederaan whatsoever yang boleh dituntut. Duit akan terus dihantar kepada Jabatan Akauntan Negara. Okey, Jabatan Akauntan Negara dan duit-duit lebihan ni merupakan salah satu pendapatan sebagai wang yang tidak dituntut. Okey. If I'm not mistaken, last 2 years ya Encik Fauzi, last 2 years pendapatan wang yang tak dituntut yang berada di kantung kerajaan ni is lebih kurang 5.4 billion at that time. Okay, 5.4 bilion dan masa last 2 years juga quite aktif ya, quite aktif government bagi tahu boleh tuntut wang yang tak dituntut ni. Okay, even myself pun ada duit dalam tu, dalam RM38, tak bank mana account saya tutup tu hari tak ambil duit ke whatsoever, adalah RM38. Even my father-in-law dia tuntut, dia dapat dalam 600 lebih ada duit dia. So kerajaan terpaksa buat macam tu. At the same time, the kantung the 5.4 billion tu juga digunakan oleh kerajaan. Bukan tak digunakan untuk buat benda-benda kerajaan punya inisiatif lah. Adalah benda-benda nak bayar building ke whatsoever. Itu maksud dia. But, macam you kata, biar duit Perkeso tu boleh jadi macam duit EPF untuk kita ambil ke, there's no way. Dan dia punya business, punya penubuhan is different. Diorang more towards insurance coverage. Okay. Sebut pasal insurance coverage ni Amin ya. Saya nak tekankan satu lagi kat sini ya. After retire, you dah tak dapat dah medical perks semua ni daripada organisasi you. Okay. Macam EPF, dia akan cover selama 10 tahun selepas retirement. Sampai umur 70. Dia akan cover. Okay. So, jangan lupa untuk saya nasihat kepada rakan-rakan untuk membeli medical card. Okay, unless you dah ada medical card, baguslah. Yang belum ni, belilah medical card, okay, untuk menampung, untuk you pergi hospital. Sekarang ni action tak nak pergi hospital kerajaan. Alah, company bagi kan, kita lanyak lah Prince Court ke apa ke kan. Besok dah tua layak ke? Mampu. Saya nak memohonlah pada tuan organizer Encik Nizam, maybe lepas ni kita boleh panggil Puan Syam jugalah untuk berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan insurans jugalah. Betul, setuju. Okay. Bagus tu Min. Soalan kedua Fauzi? InsyaAllah. Apa dia Min? Soalan kedua. Fauzi, jangan mimpi nak try lah duit so-so. Tak boleh ya.
Tak boleh. Inat Oh siap. tak ada, bukan tak try tanya. Ross kan orang kuat IPF, mungkin dia ada discussion kan. Saja. Sebab Gurau. 5 billion tu quite huge actually, tapi government pakai tu duit kita tu. Jadi dia pakai untuk dia own initiative lah, tak apalah. That's their own kan. Tapi aja tanyalah kalau ada benda tu is good for the workers kan, sebab tak pakai. Mana tak pakai lah. Tapi second question Ross, antara lain sebenarnya kita tambah melalui kita punya saving tadi tu, yang I saving ke betul? That's options for workers, employees yang ada EPF contribution ni, ada saving tu, dia boleh invest in unit trust, betul? Betul, benar. Okay, so your opinion tentang Okay. investment dekat unit trust ni. Okay. Kita kan, tapi kita tak boleh withdraw, tapi kita boleh masuk balik apa yang kita punya profit tu, masuk balik pada EPF. Your opinion about this? Ada tak ke negara lain yang buat, and if it's good benchmarking ke apa ke? Okey, saya Thank you. faham benda ni Encik Fauzi ya, di mana negara lain ada buat, bukan tak ada buat. Cuma negara kita yang ada buat ni, our market is not as strong as negara-negara maju punya market. Okey, ini pun Hajar Syamsiah boleh ceritalah ya. Sebab dia macam EPF sendiri, okey, firstly bukan saya tak nak sentuh buat unit trust itu. Saya cerita pasal private retirement scheme. Okey. Masa private retirement scheme ni di-launch oleh kerajaan pada satu ketika dulu, sejumlah SC ya, Securities Commission bagi lesen lebih kurang kepada 33 ke 35 agensi untuk mentadbir wang pencen masyarakat lah, kita punya rakyat Malaysia ni. Dan private retirement scheme ni masa kerajaan launch, kita juga untuk bantu kita kepada mereka yang kita target yang memiliki saving more than 1 million. Okay, basic saving dia dah more than 1 million dah. So kau keluarlah duit kau ni, kau pergilah private retirement scheme untuk kau buat investment. Most ahli tak nak, okay, because dia kata EPF is more trusted walaupun duit dia dah berjuta. Okay, tu satu. Kemudian apabila you cakap pasal unit trust, I believe Hajar Syamsiah can tell you more. Kita EPF ada melantik, saya if I'm not mistaken, more than 16 agensi untuk mentadbir unit trust ni. Okay, termasuklah wealth management whatsoever ni. Dan memang betul, it really depends on the market itself. Dan saya yakin whatever market itself ni, Hajar Syamsiah ada pengetahuan yang lebih dari saya lah. So kalau you rasa you confident untuk buat keuntungan, okay, dan you must remember, you jangan target nak buat keuntungan tu banyak sangat, kan? You kena be common sense lah. Ada masa rugi. Oh ya, 1 tahun ni tak merasa dia punya imbuhan kan, tak dapat untung lagi. Maybe imbuhan untung tu 2 tahun, 3 tahun. It depends on what agency. Kadang-kadang agensi ada yang bijak, bagus research dia untuk buat keuntungan, ada yang tak berapa nak bijak. So, for myself, tepuk dada, tanya selera lah. If you rasa basic saving kalau lama sangat boleh kot survive, I don't mind kot about this unit trust. Ada orang dia main, macam saya main. Tak adalah aku. Adalah, itu saya punya, myself. Cakap, tak boleh lah, cannot lah, let it be over there lah. Even my pengalaman is that I did took my EPF money, EPF saving, masuk ke tabung haji. Dah jadi 3.25, sakit jiwa. Tiba-tiba EPF declare dah more than 5%. Aduh, ruginya. Tapi tak bolehlah I fikir macam tu nak ikutkan. Sebab dia, my intention nak keluarkan duit, nak tambah tabung haji itu because nak pergi haji. Kan? Kalau you just based on keuntungan, sibuk asyik nak fikir untung, ya, susah. Even I believe Amin pun tahu, when comes to investment, nak tak nak, you kena feel kerugian tu. Kalau you tak ada rasa 3,000 ni aku rasa mesti rugi ikut. You mesti ada mindset macam tu. 3,000 rugi tak nak lah. Kalau you ada fikiran macam tu, jangan invest. Kan? Macam myself. I tak nak rugi-rugi ni. I tak nak. Kalau tak nak, jangan buat investment. Sebab itu ada kalangan-kalangan ahli, dia percaya pada investment. Ada yang tak percaya. Myself tak percaya kalau guna duit myself lah. Tu I tak percaya lah kan. Ross, sorry Ross. Tadi dia beritahu pasal tepuk dada, tanya selera dan sebagainya kan. Kita rasa kan. Ya. Tapi takkan EPF bagi 16 agencies to run the investment portfolio for the ni kan. Mesti dia ada buat research. I mean, betul.
takkan dia tak buat research dan nak bagi 16 agensi to do kita punya investment kan. Betul. Mesti ada dia punya result Study lah. outcome before this yang katakan okay, kita boleh invest. Tapi unit trust saja. Because unit trust ni lebih macam cakap lebih prudent lah kot dari segi dia punya result kan. Mesti EPF dah buat. Betul tak? Betul. Takkan nak bagi 16 agensi tu. Betul, Kalau semua rugi. Okey, betul. Sekarang ni, from the 16 agencies ni, dia ada pelbagai kriteria yang ditetapkan oleh MOF maupun EPF. Okey, sebagai contoh, dia akan penalize any product sebagai contoh, that product dia buat investment to overseas more than 30% or 35%. Contoh, whereby kita pula di EPF menetapkan syarat because nak merancakkan local market ni, if possible the product cannot be invested more than 30 to 35%. Kalau that product, nama produk tu been invested more than 30 to 35% dekat overseas contoh dia, so kita akan penalize that product, diharamkan, walaupun syarikat-syarikat tu ada lagi lain-lain produk yang lain. Cuma kita haramkan kat produk, kita tak haramkan pada syarikat. And most of the time memang betul, macam Eastspring contoh dia, okeylah Syamsiah tahulah, Eastspring ke apa ke, PNM investment ke whatsoever semua ni, mostly betul dia ada buat duit dia, tapi dia buat duit based on produk yang you select. Because macam public mutual trust ni ada pelbagai-bagai produk. You tanyalah Haji Syamsiah tu, ada pelbagai-bagai produk, jadi kalau you kena pilih yang satu tu lah. Pilih yang satu tu yang ada confident, ini boleh kot sikit-sikit lah kan. Kita rasa orang. Saya ada soalan. Ya. Okey, kerajaan sarankan kita kena ada minimum RM1 juta kot dalam akaun EPF. Betul. Jadi untuk itu saya rasa tak semua orang yang ada kemampuan mempunyai nilai simpanan minimum RM1 juta untuk sustain hidup sehingga berumur 76 tahun dan ke atas. Umur 60, kalau kita fikir nak pencen umur 60, maknanya kita ada 16 tahun lagi tau. Ke umur 76 tahun tu untuk hidup. Kalau umur hingga 80 tahun macam mana? Okey. Bila umur 60 tahun, kita ada anak contohnya 5 orang, kita boleh anggarkan anak-anak ni semua dah mula bekerja, dah habis belajar. Mak bapak kita sebagai mak bapak kita dah tanggung pendidikan dia orang. Jadi bila dia orang dah bekerja, kadang-kadang mak bapak ni dia segan tau nak bercakap dengan anak-anak tentang contribution kepada parents. Ini sifat naluri Melayu tau. Mak bapak malulah nak minta anak. Saya ingat mungkin mentaliti ni kena diubah tau. Sudah menjadi tanggungjawab anak-anak untuk bantu sediakan duit poket bulanan untuk mak bapak. Apa pandangan Ros ni tentang benda ni? Sebab diorang bekerja. Bukan Ros. Amin yang suka sebut Ros ni. Sebenarnya Nama... panggil Fendi lah. So, apa pandangan Ros? Mak bapak dah pencen, boleh ataupun tidak, patut ataupun tidak, adakah melanggar adat kalau mak bapak bercakap dengan anak, gaji RM4,000, RM5,000 sebulan, dia orang dah kahwin, dia tanggung anak-anak keluarga dia, tapi tak nak allocate duit untuk mak bapak. Apa pandangan Ros? Okey, pertama Nizam, kita kenal anak-anak kita ni siapa. Kita kenal, kita yang membesarkan dia. And then of course kalau kita berlandaskan agama, there's no doubt anak-anak atau kita sendiri pun kalau ada mak ayah masih hidup, kita tidak boleh melupakan dia orang ni. So kenalah contribute kan. Namun kita always nasihatkan anak-anak macam saya kata tadi, anak-anak is no longer investment. Entah besok in future rumah semakin mahal, sewa rumah semakin mahal, barang mahal semakin naik, sehingga kan gaji dia tak mampu kadang-kadang. So whatever it is, katakanlah ada 5 anak. Kalaulah kita rezeki kita baik, seorang anak dapat allocate 100, 5 anak dapat 500, syukur. Sebab bolehlah settle api air, semua boleh settle. Sekurang-kurang handphone ke, bil astro ke boleh settle. Jadi kalau myself, tak salah sebenarnya, tak salah. Even kita punya Chinese people pun, dia terbuka dengan anak-anak dia.
Okay, Chinese people bila terbuka dengan anak-anak, mulalah anak-anak kata, you are wasting my time lah, father, mother, I'll send you to rumah orang tua lah, even better untuk jaga because myself asyik busy saja kan. So dia hantar kat orang tu, and then some people, okay, perception of Chinese people, bagus bila hantar orang tua-tua ni kan, ada orang suka, ada yang tak suka. So for myself, untuk jawapan Nizam, kita mengenali anak-anak kita is not wrong. Tak salah sebenarnya untuk bantu mak ayah ni. Cuma at the same time kita kena faham apa yang dia rasa kehidupan dia tu kan. Myself dulu pun terasa, alamak mak minta 500 sebulan ni macam mana? Kadang I terasa, to be honest. But dengan kuasa bersedekah tu, ya Allah, dia punya nikmat lain. Memang lain. Kadang-kadang macam myself, Amin, I terasa gaji tak banyak sebenarnya. Tapi cukup. I'm happy, I got no problem. Hulu ke hilir pun boleh je bawa kereta, bayar je duit minyak. I even using 97, I'm not using 95, boleh. Tapi itulah, kena yakin lah. For me, bagus soal Nizam tu, kita kenal anak-anak kita and then kita always, bak kata orang tu, menggalakkan untuk membantu the parents. Boleh, tak ada masalah. Dan anak-anak ni pula kena yakin, kuasa sedekah tu dahsyat, memang dahsyat. Patutlah Min, satu hari tu saya teringat tau, Topik ada bagi cadangan untuk buat bisnes rumah orang tua-tua ni tau. Saya ingat patutlah. Taufik dia berfikiran jauh lah. Min ingat tak? Betul-betul ingat. Dia memang dia berpandangan jauh dah. Sebab Ros kata macam Cina-Cina kan. I think Melayu pun sekarang ni kena ubah mindset tak sangka Topik dia berfikiran macam tu. Buat bisnes rumah orang tua-tua. Country homes ke apa namanya? Ya betul. Okey, benar Nizam. Sebenarnya EPF semenjak 3 tahun dulu, zaman-zaman Tan Sri Syahrir pun kita ada dah buat macam satu perancangan untuk jadikan satu perkampungan orang tua-tua. Satu kampung. Kita akan bina macam satu kampung sebagai orang tua-tua punyalah, untuk hidupi oleh orang tua-tua. Namun bila kita present dengan kerajaan, it quite costly lah. Itu satu sebab kita kena ada buat dia punya hospital. Orang tua-tua mesti selalu sakit, dia lemah kan. So macam tuan tu fully established. Macam Amerika Syarikat, dia punya rumah tua-tua bentuk apartment. Dalam apartment tu ada pelbagai, ada dia punya tempat rawatan, semua ada. Tapi bila kita nak buat macam tu is costly, dan ada juga pendapat-pendapat mengatakan stigma. Okay. Apa anak-anak tak erti jaga orang tua ke, hantar rumah kat orang tua? Ada stigma yang macam tu lagi. So maybe the stigma akan lupus masa kita dah umur 70. Kita pun tak tahu kalau umur kita panjang macam mana. Itulah kisah Nizam. And a very good idea, Taufik. Very good. Taufik, thank you Taufik. I think that's good idea. Taufik nanti boleh sedikit lah pasal perancangan Taufik tu. Saya serahkan pada kawan-kawan mana nak bertanya dengan Ros. Siapa-siapa, Fadri ke, Taufik ke, mengambil peluang inilah. Cukup terang lah Ros punya penerangan. Amin pun bawa sesi ni pun menarik. Jadi saya faham lah insyaAllah. So ada saya faham apa saya boleh DM, PM apa yang patut. Apa dia? Apa dia? 360,000. Nanti kita cari, Min. Okey. Ros. Satu Ros, sorry lah. Sebab orang tak tanya, I tanya lah. Apa pendapat you tentang zaman-zaman sahabat kan? Dia tak ada lah EPF ni semua. Tapi dia orang ada zakat, Baitumal dan sebagainya. Dan banyak benda boleh solve melalui zakat. Zakat ni berbilion-bilion kat Malaysia ni. Tadi saya cakap sosok. So integration between agencies ni, of course lah zakat ni untuk asnaf. Tapi of course bila kita sampai satu peringkat yang bolehkan kita jatuh ke dalam golongan tu, especially bila kita tadi macam tadi 1,500 kita punya basic wages kan, minimum wages kan. Tapi bila sampai tahap Malaysia ni, banyakkannya ramai akan jatuh bawah poverty line. Bila sampai satu ke tahap yang mana dia orang ni dah retire dan sebagainya. So dia tak ada ke integration ataupun corrective measures antara, because talking about billions yang kita ada tau, especially untuk zakat Islam lah, dan SOSO dan juga EPF kan, orang cakap apa, integration between agencies ni untuk bantu. Tak ada ke? Sebab sejarah mengatakan memang zakat ni memang dalam Quran mencakap zakat ni antara benda yang boleh menyelamatkan banyak benda. Your opinion lah
Ros kan ke apa ada ke Okay, I bagi ringkas je because masa ni I kena jaga sikit Amin. Okay. Betul. Okey, sebenarnya saya berbalik kepada objektif penubuhan. Okey, fungsi zakat berbeza dengan fungsi KWSP. Untuk Fauzi, kalau misalnya kata jatuh sahaja kepada poverty line, memang kita layak memohon untuk mendapatkan zakat because zakat is bukan simpanan. Okey, zakat ada bantuan dia dan bantuan dia memang tak banyak mana sebenarnya. Walaupun dia ada berbilion ringgit dan dia more towards zakat ni pun dah pandai, banyak juga dia buat investment ya untuk dia meningkatkan revenue dan income dia. Jadi once you reach poverty line, you dah layak dah untuk mohon bantuan kepada zakat. Bukan hanya kepada zakat, you juga layak untuk memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ya untuk minta tolong. Sebenarnya duit is free, bukan duit pinjaman, duit is free, nak duit free memang boleh. Tinggal lagi kalau EPF ni even tidak dibenarkan untuk menaja mana-mana benda pun because itu adalah duit rakyat, duit penyimpan. Dan recently yang masa banjir dekat Dengkil semua tu, yang dekat Shah Alam, Batu Tiga semua tu Min, itulah sekali kita menaja 10 juta kepada Natma masa tu untuk memberi penginapan sementara. Kan air surut tu lambat kan? Itulah sekali yang memeranjatkan ramai orang sebenarnya. Memeranjatkan ramai orang. Tak pernah EPF gunakan duit aku untuk menaja benda tu. Orang marah. Sebenarnya pencarut marah because dia CEO baru. Dia ingat dia boleh buat, but I don't mind lah. For us, 10 million is nothing to tell you the truth kan. Kita dah more 1 trillion company dah. Itu kisah dia. Okey, ni saya serahkan lagi satu soalan lah sebab kita kena patuh pada masa. Lepas tu kita boleh, benda ni pun been recorded. So pada rakan-rakan lain pun boleh continue to listen. So any question? Terus? Okey, saya nak bacakan in-call messages ya. Soalan daripada Hayati Shah. Hayati Shah ni siapa? Dia tanya siapa? Ati. Okey, Ati bertanya, financial securities derived from EPF versus pencen. Minta komen daripada Ros, beza EPF dengan pencen. Okey. Yati apa khabar? Okey, begini Ti. Sebenarnya pencen kita akan dapat secara bulanan sampailah kita dah tak ada, besok even dapatlah, dulu dapat lagi, anak semua ada, isteri semua akan dapatlah bila kita dah habis hayat. EPF dia bukan bulan-bulan, based on diri kita nak habiskan secara sekaligus ke, kita nak ambil bulan-bulan macam saya ajar untuk semua tadi 2,000 sebulan tadi ke, it based on you. Tetapi nak kata mana baik, dia based on diri sendiri. Sekarang orang pencen pun bising, mana cukup pencen banyak ni because kita punya gaji dulu you mati pada masa kita pencen 20 tahun dulu, 30 tahun dulu kan, mana nak cukup. Memang betul, ada yang dapat pencen 300, 400, 500, mana nak cukup kan. EPF ni bolehlah bulan-bulan, tapi kata sampai mana you punya tu, mana you punya capping untuk menghabiskan dia tu kan. Katakanlah macam saya kata ke Amin tadi, katakan 500,000. Tapi nak ambil 5,000 sebulan contoh dia. Kejaplah habis ya. Kan kata umur panjang, tapi pencen ni umur pendek ke, umur panjang ke, banyak tu lah you dapat. Itu beza dia. So nak kata mana bagus sebenarnya untuk diri sendirilah sebenarnya. Of course lah, saya pernah tanya, dia ni crane driver. Crane driver di BKL, pencen dengan gaji akhir 2,100. So you bayangkanlah berapa pencen dia. So tak ada EPF. So dia bagi tahu tak cukup je lah. Kerja dia hari-hari dia pergi dekat LHDN tu untuk minta tolong bantuan because LHDN pun ada skim untuk membantu kan. Itulah kisah dia. So I could not answer you precisely Yati. So it depends on yourself. Pencen ni you akan dapat bulan-bulan sampai you tak ada, tak akan tanggung you punya companion. Dan juga manakala EPF sama ada you boleh ambil sekaligus ataupun you boleh buat secara bulanan. Itulah kisah dia. Dan the amount depends on savings. Soalan seterusnya in-call messages daripada Reni. Reni bertanya, apakah contoh-contoh hutang jahat? I tahu orang jahat je. Okey, ini Ros dah jawab tadi.
Reni bertanya, lepas umur 50 kita boleh keluarkan 1/3 kan? Memang Benar, boleh benar. keluar monthly ke kalau kita tak keluarkan semua 1/3 tu? Atau selepas umur 55 tahun sahaja? Itu soalan dia. Okay, if I'm not mistaken, untuk pengeluaran 50, because dah banyak sangat penambahbaikan, setahu saya untuk pengeluaran 50 hanya boleh dibenarkan untuk keluar sekali sahaja. Sekali sahaja, if I'm not mistaken. Because saya dah tak jaga bahagian tu, because saya jaga bangunan ni sekarang ni. Meaning to say, katakanlah your account 2 is 100,000 for example. You layak untuk keluarkan semua 100,000 ataupun you layak untuk buat pengeluaran sekali saja. Katakanlah ingat nak keluar 50,000 sajalah, contoh. So, bila umur 51, 52, you nak buat pengeluaran lagi untuk ambil that another 50,000, you cannot do that anymore. Because you must understand, umur 50 bermaksud umur pengeluaran bagi prapesaraan. For you to get ready for your retirement. Sebagai contoh, saya ambil, ingat nak ambil duit prapesaraan ni, ingat nak buka kedai runcit lah satu. Sebagai contoh kan. So, benda yang you manfaatkan secara betul dengan duit yang you keluarkan. Untuk myself, yes, I did keluarkan umur pengeluaran 50. The best part is that most of the suggestion by the financial institution, dia akan beritahu pengeluaran umur 50, if possible, settlekan semua hutang-hutang you. That is the right time for you to be financial independence. Settlekan semua hutang-hutang you. Kalau duit banyak, lain lagi baguslah kan, pasal dah boleh settle rumah mahal-mahal kan. Clearkan hutang. And then you know, you will feel, diri sendiri ni will feel kepuasan bila you financial independence. Tu sebenarnya. Kan? Okay. If possible, orang lain beli basikal RM500, you beli basikal sampai RM4,000, RM5,000. You tanya diri you, betul ke aku belanja sampai RM4,000, RM5,000 beli basikal ni? Ada yang beli basikal sampai RM18,000, RM17,000 kan. Jenis Tepuk saya tangan. aku dengan jari kelengkeng, ui ringannya. Tapi RM16,000, RM17,000 lah. Mampu ke you? Do you believe that kan? Ini bukan saya nak berkata orang tu pilihan masing-masing lah. Tapi kalau myself, tak adalah. Saya tak adalah nak beli basikal sampai RM16,000, RM17,000 kan. Okay. Min, jual balik kereta Min. Zam. Okay. Apa nama Min? Sekejap Min. Apa nama, I hope Ross dah jawab soalan Reni tu. Tapi tadi Ross ada sebut sebaiknya walaupun umur kita 53 ni teruskan menyimpan, menabung. Benar. Yang sebut tadi. Saya nak minta pandangan Amin ni. Amin ni pakar investment, pakar pelaburan. So umur kita sekarang ni rata-rata umur kita 53 tahun. Okay? Sekiranya kita nak pension umur ataupun kita nak retire umur 60 tahun. Masih boleh ke dalam masa 7 tahun ni untuk kita menabung? Apa pandangan Amin? Apa cara untuk paksa diri kita ni untuk menyimpan? Sebab dalam waktu 7 tahun ni keadaan mencabar ni. Anak nak kedui kahwin lah, nak keluar duit. Anak nak kahwin satu hal. Lepas tu ada lagi keperluan-keperluan kewangan yang lain. Macam mana nak disiplinkan diri ni untuk menabung ataupun melabur? Nak minta pandangan pakar. Benda dah kita main kutu je Zam. Benda yang mudah. Tapi I think pelaburan ni benda ni memang kena sentiasa dilakukan. Kecuali kita kena mungkin memahami tahap risiko kita je lah. Bila kita dah umur 50 ke atas ni, risiko dia dah berbeza lah dengan umur kita 30 dan 40. Macam mana nak paksa diri ni, saya rasa yang paling terbaik adalah buat potongan gaji lah. Macam PNB pun boleh membuat potongan gaji. Kalau untuk yang bekerja sendiri ni, saya ada pengalaman-pengalaman yang lepas bahawa mereka memang allocate setiap sedikit duit masuk pada PNB dan lain tu baru dia buat perbelanjaan untuk harian lah. Tapi in a nutshell, investment tu it needs to continue lah, regardless lah. Sebab yang tadi yang saya tertarik dengan apa yang Cik Ros cakap tadi, kalau boleh kita seelok-eloknya, kalau boleh kita gunakan kita punya buah lah, hasil, bukan kita ambil pokok kita. Itulah pandangan saya. So Zam, ada soalan-soalan return lagi ke Zam ataupun kita ada soalan ni terakhir rasanya in call messages daripada Fadri Darmi. Berapa harga basikal Koji?
Itu kita jawab. Poji kena terus terang je. Berapa Ah, harga basikal je? Dah, Ni basikal. Padri tanya. Okay, Zam, I give anyone to ask again. Ni last question supaya lepas kita boleh mungkin kalau kita nak lagi Ros bercakap, berbicara, kita akan adakan sesi yang kemudian lah di satu masa lagi, probably organizer akan arrange lah. Tapi buat masa ni I give to the floor last question before we wrap up this session. Okey, sebelum question saya nak ingatkan kepada semua rakan-rakan sekalian, jangan lupa buat penamaan. Okey, jangan lupa buat penamaan. Okey, tak kisahlah kalau isteri ramai, pilihlah isteri nombor satu yang buat penamaan. Okey. Dua-dua Kalau boleh isteri kan? seorang, 3 ke? boleh tapi based on percentage. Oh. Kalau Ros, kalau Poji nak namakan Nizam boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung because you must remember penama ni adalah pentadbir. Bukan 100% duit tu pergi kat dia, dia pentadbir yang you percaya. Dengar tu. Dengar. Nizam akan cover kita punya semua. Kita punya alumni ni dia pentadbir. Oh. Okay, any question? Okay, last Min. Satu lah. I bukan apa sebab study shows dan kita punya masyarakat ni banyaklah study, banyak apa yang cakap dalam artikel-artikel ni kan keluar memang masalah lah. Especially Melayu lah. Betul tak? Bila retirement tu tak cukup. Memang tak cukup dengan inflationnya, rate yang tinggi dan sebagainya. Betul Untuk employer contributions, dia standard kan untuk cross the employees dalam satu organisation, betul? Betul, okey. Dia tak ada ke satu mekanisme untuk orang yang gaji dia, tangga gaji dia sekian-sekian, certain level lah, yang memang tahulah dia kalau ni retirement dia akan ada masalah. Okey. Dia tak ada ke satu mekanisme ataupun satu option yang mana employer kena bagi contribution lebih kepada employee yang dia punya gaji monthly punya salary tu certain rate, certain bracket. So that bila dia keluar, contribution daripada employer tu sedikit banyak dapat bantu. Of course lah yang gaji-gaji macam Amin, Nizam, Taufik ni yang tinggi-tinggi tu memanglah ikut standard biasa lah. Mana berapa tadi? 12%. Tapi untuk yang gaji-gaji macam saya ni yang kata bawah-bawah ni, dia tak ada ke employer kena bagi higher so that dia boleh mencakap counter. Itu tahu faham kan soalan kan? Okay, faham. Ros jawab. Okay, very simple. Okay, sebenarnya dulu kerajaan ada buat satu action, tindakan di mana-mana para pekerja yang memiliki gaji bawah 5,000, 13% wajib oleh majikan. Okay, manakala gaji yang more than 5,000 hanya wajib 12%. Okay, itu dalam akta. Untuk membantu, it based on majikan di mana kerajaan tidak semena-menanya memaksa mana-mana majikan untuk bayar lebih. Dan caruman majikan kepada pekerja yang lebih-lebih ni based on loyalty. Okay, based on loyalty. Saya ambil contoh macam EPF. Kalau you dah lebih kerja more than 20 years atau 25 years, you akan layak potongan daripada majikan sehingga 20.5%. Okay. Kalau bank, if I'm not mistaken, CIMB, kalau more than 20 years, dia layak sampai 19% ke. Something like that. Dan you must remember, benda-benda ni yang bagi potongan majikan yang lebih ni kepada syarikat-syarikat besar. Kalau you kerja syarikat kecil, tak mampu. You must remember that. Sebab itu galakkanlah anak-anak ni kerja syarikat yang besar yang buat keuntungan. Kalau syarikat besar, tapi rugi kan, tak adalah gunanya juga. Itu sebenarnya. Betul kata Fauzi itu memang betul. Memang ada. I don't know about Fauzi punya majikan macam mana. Tapi dalam EPF ataupun dalam bank, maybe because benda ni bank being fight by NUB, National Union Bank Employees ni, dia ada jadual-jadual dia. Lebih 10 tahun bekerja, banyak ni percentage majikan kena bagi. Lebih 15 tahun, banyak ni percentage majikan kena bagi dan dipersetujui. Dan of course government also menggalakkanlah benda tu, but government tidak membenarkan sebagai mandatory. Memang tak boleh. Okay. So I think waktu dah penghujung dah ni. Kita dah lebih dari 20 minit ni. Seronok Ros nak dengar.
Okey, kalau kita akan tengok, organizer akan rearrange balik. Sekiranya kita nak continue the discussion, maybe we can have another talk series lah. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai penghujung program dan saya Muhammad Amin Abbas, wakil pada Tuan Organizer Dr. Muhammad Nizam Osman ingin cakap terima kasih pada semua, khususnya pada Cik Ros Effendi kerana berkongsi ilmu berkaitan dengan kita punya planning for retirement. I just want to little bit recap before we end this session. Seperti yang sedia maklum tadi macam Saudara Ruth maklumkan, kalau kita seelok-eloknya kita kekalkanlah dulu duit kita dalam EPF sampai mungkin dalam lagi setahun selepas kita berpencen. Dan pada waktu ini sampai umur kita 55, seelok-eloknya bolehlah kita cari 10 bulan saving. Itu untuk memberi kita comfortable. Dan basic saving adalah 6 bulan. This is the big key item lah. Dan kemudian kita kena selepas macam pencen ni kita kena tengoklah kita punya lifestyle. Kalau boleh kita kena kurangkanlah lifestyle kita. Seperti yang saya belajar kalau kita ambil kerajaan, kalau dia pencen umur 55 dia dapat 50% bergantung pada grade, dan kalau kita jadikan half of our always expenses tu, that will be good lah. That will allow you to live within the means lah. Kemudian lagi satu nak recap, kalau 360,000 tu kita bolehlah withdraw 1,500 sebulan selama 20 tahun atau 240 bulan. That is the basic. So sekiranya kita tak capai lagi 360 ribu dalam EPF, kita kenalah start pada sekarang. Mungkin kita tambahkan caruman kita ataupun kita kena pastikan kita cukup duit dalam saving kita untuk menampung sebarang kekurangan. So God willing kita akan teruskan kebaikan talk series yang ketiga lepas ni. Maybe saya pass this to Encik Saudara Nizam untuk maybe to say few words Zab before we end the session. Okay, terima kasih banyak Encik Amin. Mungkin the final words from Ros sebelum kita tutup. Okay, sebelum kita tutup, my final words is that kerajaan baru-baru ni telah pun membenarkan untuk para ahli menyimpan maksimum RM100,000 setahun. Okay, RM100,000 setahun dalam aisaraan ataupun especially aisaraan lah. Sebelum ni is RM60,000 setahun, kerajaan dah naikkan dah. You boleh mencarum sampai RM100,000 setahun. Kita tak boleh bagi lebih because under takut AMLA lah, anti money laundering semua ni. So dekat situ sebelum ni RM60,000 telah pun dinaikkan. So siapa yang ada duit lebih, okey, ada duit lebih, masuk je lah RM100,000 setahun ke dalam duit EPF tu supaya cepat you dapat mencapai basic saving. Kalau sekarang ni masih lupa kan, kita berduit, bukan tak berduit. Saya lupa je lah EPF ni kan, businessman kan. Alah EPF ni ala macam tu. Sekarang kita dah benarkan, so kita ada lagi 7 tahun. Contoh dia kalau umur kita 53, 7 tahun lagi. So ada 700,000 kalau kita disiplinkan kita 100,000 masuk EPF, 100,000 masuk EPF. Tu kisah dia. Baik, akhir kata tahun lepas EPF bagi dividen 6.1%. So Conventional. Tahun ni agak-agak boleh naik sampai 7% tak, Ros? No way. To tell you the truth, no way. Sebab itu kita anjakkan sikit pengumuman dividen ni dalam bulan 3 because maklumlah bajet yang dibagi ni amat baik. Maklumlah sampai kerajaan bagi lagi pendapatan tambahan simpanan kepada EPF. So antara menyebabkan penurunan dividen, okey, ni jangkaan bukan saya kata, jangkaan para analis mengatakan bahawa penurunan disebabkan oleh trade war yang tak habis-habis ni, US dengan China ni, maupun peperangan di Ukraine dan Russia lah. Memang di-effect the whole world market. Seluruh dunia terbabit. Tu kisah dia. Okay, so, baik. No way lah Nizam, to be honest, kalau nak naik sampai 7% for last year, no way. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan pada ahli-ahli panel kita, Encik Amin dan juga Encik Ros. Terima kasih pada semua yang dapat hadir. Saya rekod ni dan bila recording file dia dah available, nanti saya akan sharekan dalam grup Kebaya Nyonya kita
Untuk siri yang akan datang, insyaAllah saya juga mengalu-alukan kalau ada kawan-kawan nak suggest topik yang sesuai dan mencadangkan siapa speaker kita yang bersesuaian, sila saya alu-alukan ya. Jadi dengan itu saya sudahi majlis kita, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Amin, terima kasih Ros. Okay, Ros. Nizam. Terima kasih Nizam. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.